Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita boleh datang kepada ini masjid supaya kita mengabdikan, mesujudkan muka kita, dahi kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menjadikan kita, sebagai Tuhan yang menciptakan segala-gala makhluk kepada kita. Itu adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang Dia kasih. Maka dengan itu hendaklah kita terasa di dalam hati kata adalah kita ni disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan iringi pula pengajian kita pada malam ini ni insya-Allah, iaitu pentafsiran daripada suratil Al-Infitar. Surah Al-Infitar maknanya surah infitar, mana terbelah. Dia ni ayat makkiyah, bunyi kata idzas samaa'un fatarat. Di situlah kita nak dalam surah itulah kita nak tafsirnya. Dan insya-Allah kita telah ambil gidah tu pada minggu yang telah dahulu, iaitu 9 ayat semua. Kita berhenti di perkataan kata fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, iaitu 8 ayat bukan 9. Malam ni insya-Allah kita nak masuk ayat yang ke-9 daripada ini surah, supaya kita sama-sama dapat merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menjadikan kita. Dengan cara ringkasnya, Tuhan raya dalam surah ni apabila langit itu terbelah, apabila bintang itu tergugur, apabila laut itu jadi pecahlah, dan apabila kubur itu dibangkit, dibongkar, nescaya tahulah diri-diri manusia apakah yang dia datangkan amalan pada hari itu. Wahai manusia, apakah yang menipukanmu buat derhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Sebab gapo wahai manusia boleh mu tu derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menjadikan kamu, Allah Subhanahu wa taala yang mentadbirkan kamu, Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki pada kamu, dan Allah Subhanahu wa taala juga Dia itu membuatkan kita di dalam bentuk manakah, rupa manakah yang Tuhan itu kehendak. Itu makna kata fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Itu dengan cara kesimpulan, dengan cara ringkas-ringkas supaya kita boleh tahu kepala ceritanya. Jadi apabila kita nak masuk ayat yang ke-9 ini, ia ada kaitan dengan kukuh dan rapat
dengan ayat yang keni, ayat yang ketujuh, ayat ke-8. Jadi ayat yang keni tu Tuhan nak royak kepada manusia. Manusia itu mana jenis manusia lah, hak tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab gapakah wahai manusia tak mau nak beriman, jadi kena tipu kok mana jadi mutu deraka kepada Tuhan yang Al-Karim. Karim mana yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala itu muliakan kita, menjadikan kita sebagai al-insan, sebagai manusia. Tuhan mulia dah tu kita. Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menyempurnakan bagi kita, dan Tuhan yang mentadbirkan. Tadbir makna kata Tuhan yang diuruhkan, dicarakan diri kita, dan Tuhan yang merupakan kita di atas apa yang dia kehendak. Semua ni Tuhan bangkit mari ni nak royak kata aku yang menjadikan wahai manusia. Tapi manusia tak saya juga nak beriman dengan Tuhan. Apabila Allah Subhanahu wa taala ni royak kata apabila kita ni meninggal dunia, makna mati, satu hari kita ada di sana iaitu hari bangkit. Satu hari ada di sana iaitu hari kita nak mengkirakan amalan kita. Tak saya juga nak beriman. Apabila jadi gitu, Tuhan royak kata apa sedangkan ia tu yakin dengan cara jelas. Kata apabila orang tanya dia pia yang menjadikan wahai manusia, terutama kafir Quraisy ni, dia jawab kata Allah. Man khalaqaka, siapa yang menjadikanmu, iaitu Allah. Siapa menjadikan langit, jadikan bumi, jadi bulan, bintang, matahari semua, jawab kata Allah. Tiba-tiba apakah apabila Tuhan royak kata apabila mati tu hidup kelak mu tak percaya, Tuhan kata kalla bal tukadzibuna biddin. Tu ayat tu, kalla bal tukadzibuna biddin. Mana kena kalla bal tukadzibuna biddin, yakni kalau dengan bahasa kita dengan cara jelas-jelasnya iaitu bukan sahaja begitu. Makna kata bukan sahaja begitu, makna lagu mana? Makna kata bukanlah PA dia dok PA tadi tu apabila Nabi royak kepada dia kata ia mati hidup kelak tu, ia dok jadi oah tak saya nak terima gitu, tak saya nak terima gini ni apa. Bahkan tukadzibuna biddin, bahkan mereka itu mendustakan hari kemudian. Ni cerita palanya. Jadi apabila orang apabila dok pae wak dok lah dunia ni pakai hidup tak kena dengan cara ni, apabila kita cek gi mari, ia nampak dengan cara jelas kata ia tak beriman dengan Yaumiddin. Yaumiddin ni makna lagu mana? Katanya para ulama iaitu Yaumul Qiyamah. Yaumiddin hak kita dah baca dalam Fatihah itulah Maliku Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Yaumiddin mana hari kiamat. Mereka ni tak percaya kepada hari kiamat, hari pembalasan. Dia tak mau nak percaya. Apa dia tak percaya? Kerana dia kira kata kalau dia percaya kepada hari ni rugilah bagi diri dia. Supaya kita apabila kita hajak dia mari kepada kebaikan, dia kata hamba ni tak ada masa dah nak buat kebaikan. Salah kata dia putus asa di awal-awal lagi. Sedangkan masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serukan dia, umur dia tak ada lagi. Walaupun tua, walaupun tarak, walaupun lagu mana, umur dia tak ada lagi. Kalau ia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat dia, mengikut Rasulullah itu khabar, nah saya selamatlah dia. Tapi ia tak mau juga. Sebab apa? Sebab hati yang tinih diperasan ini, ia berasa kata dia hak ia pegang tadi, hak Nabi Muhammad wari tak padan dengan dia. Hak dia dah pegang mengikut puak-puak Quraisy dulu tu rasa madad dah, rasa cukup dah. Nah tak padan hak Muhammad wari ni, tak biasa dengar. Kita ni tok nenek kita pun tak pernah duk royak kata mati hidup kelak. Tu dia. Lalu dia ni tak mau ngiling. Dalam mana pun ngiling. Tu makna kata kalla bal tukadzibuna biddin. Dia tak mau nak beriman dengan hari kiamat. Tu dia. Sebab apakah dia tak beriman dengan hari kiamat ni? Tengok sikit ulama dia kata sesungguhnya menjadikan mereka itu dia tu deraka kepada Tuhan yang menjadikan dia dengan sebab dia itu tidak beriman dan berlakunya maksiat, tujuan dia tu paling daripada Tuhan dan
dia itu balaskan kebaikan Tuhan buat dengan maksiat. Hal apa? Kerana di dalam hati dia tu bangkit bahung terhadap hari kemudian, hari balasan dan hari hitungnya amalan. Tu sebab. Jadi orang kita tak nak juruh ni kerana akhirat dia tak cerah. Kerana hari kiamat dia tak nampak. Kerana dia tu berasa kata dia nak duduk di atas muka bumi ni berpanjang ni. Sedangkan apa yang dia itu duk khayal, duk nampak, duk harap, itu adalah perkara yang tak benar. Kenapa? Kerana apabila siapanya masuk, pasti dan wajib dia itu kena pergi daripada ini dunia menujukan kepada alam akhirat yang kekal abadi, wa imma kekal di dalam neraka, nasallallahu taala as-salama wal afiyah, wa imma kekal di dalam syurga. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum min ahlil jannah. Allahumma amin. Itu maknanya. Itu maknanya yang kita kena faham kata mereka itu tak seturut Nabi Muhammad, tak kok lain. Bukan Nabi Muhammad kita ni orang kecek tak kena. Bukan Nabi Muhammad ni orang yang akhlak tak molek. Bukan Nabi Muhammad wari ni perkara yang tak makan dengan akal. Bukan perkara Nabi Muhammad wari ni benar yang nak membunuh hidup dia. Tak. Bahkan sebabnya dia tak beriman dengan hari kiamat, hari balasan. Ini orang dia tengok Nabi, dia jumpa dengan Nabi, dia kecek dengan Nabi, tetapi tak juga beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah kita tak berasa syukur kita sebagai orang bukan bahasa Arab, bukannya orang duk zaman Nabi, bukannya orang dia tengok Nabi, tetapi kita sanjung dan beriman sepenuh-penuh hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkah kita berasa di dalam hati kata ini satu nikmat ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini perkara yang kita nak terasa di dalam hati kita supaya benda ni apabila kita syukur kepada Allah, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur, Tuhan akan tambah nikmat kepada kita. Sebab tu nak berasa syukur. Apa nak syukur? Kena ada orang yang duk bakitnya. Kita dengar kata gapo jadi gapo. Orang kita ni kalau tak ada orang tunjuk jalan ni, dia tak nampak juga. Dia berhajat pada orang tunjuk jalan, berhajat pada orang duk hajar, duk nasihat pasal dia. Itu perkara-perkara yang kita nak lari tak lepas. Tu dia. Lepas tu Tuhan kita ni ya gapo pula kepada kita. Gapo pula Tuhan kita, ya jadikan kita tu maknanya lepas duk gitu ke? Tak. Tuhan cara bagi kita. Cara di sini mana kan? Duk bela, duk tengok, duk jaga. Tu maknanya gitu. Nah, ayat yang ke-10 Tuhan kata, wa inna alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya di atas kamu wahai manusia, gapo? Ada malaikat-malaikat penjaga. Makna hafizin di situ makna malaikat yang duk jagakan kita. Jaga apa? Jaga kita daripada semut nak masuk dalam telinga apabila kita tidur, masuk dalam hidung, masuk ni, nak wak ni Tuhan tu. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu bagi manusia itu ada muaqibat, malaikat yang duk jaga di depan dia, di belakang dia, di kanan, di kiri. Tuhan pak malaikat duk jaga tiap-tiap kita ni, pak malaikat. Hak ni Tuhan kata alaikum wa inna alaikum lahafizin. Ayat hak lagi Tuhan kata lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi, depan belakang, yahfazunahu duk jaga manusia min amrillah daripada urusan hak Tuhan Tuhan hantar malaikat mana jaga kita, bukan biasa main. Ni nak ayat kata benda nak terasa di dalam hati kata kita beriman dengan malaikat tak saja dah. Malaikat tu Tuhan utuh mai duk jagakan kita. Tetapi bagaimanakah kita nak saing dengan para malaikat? Cara kita nak saing malaikat, hendaklah kita tu ada wuduk sokmo. Hendaklah kita jangan duduk dalam hadas besar. Apabila kita itu ada junub, ada gapo, malaikat tak nak saing dengan kita. Apabila kita nak baca Quran, beruh gigi biar molek-molek supaya malaikat tu mari duduk di lidah kita, duduk di bibir mulut kita. Tu cara kita nak saing dengan para malaikat.
Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabda kata, man akala al-basal wath-thawm fala yaqribanna masjidana. Siapa dia makan perkara yang bau, umpama bawang putih, maka jangan mari masjid. Nabi lari atau saya mari masjid. Apa? Lianna raihatul fammi ahadikum gapa? Jadi sebab yata'azzal malaikah. Jadi sebab kita bau mulut kita ni, malaikat yang ada dalam masjid Tuhan ni, kita menyakiti malaikat. Ni agama kita hajar. Ni agama kita hajar. Ni kita nak saing dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan hak ninglah malaikat wa inna alaikum lahafizin lah nak dok cara kat kita saja dak. Ya nak nanti tengok kata kita ni nak buat gapo gatik. Hak Tuhan suruh lagu mana, hak Tuhan lari lagu mana. Ha ni Tuhan wi dok kali dengan kita ni, tu tujuan dia. Kemudian seterusnya Tuhan rayak dalam ayat yang lain. Tuhan kata idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tengok kita dah sebut raqib atid ni ayat suratul Qaf ayat 17 18 ni Tuhan kata idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Adanya malaikat duduk di bahu kanan, ada malaikat duduk di bahu kiri. Tidak keluar perkataan daripada perkataan yang baik, keluar tubik daripada lidah, perkataan yang tak baik daripada lidah. Illa ladaihi raqibun atid. Malaikat ada malaikat raqib atid tu duk tulis. Nah, duk tulis satu kitab, satu apa nama, satu amalan hak kita tu dia duk tulis. Tanda boh di dalam surat catat tab belaka. Bahasa siapa panggil tulis banciwi belaka. Gitu lagi ni. Lepas tu kitab tu bila Tuhan awak tubik wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Satu hari apabila sampainya hari kiamat, yaumiddin, wa nukhriju, kami mengeluarkan kitab itu bagi seorang manusia yang malaikat itu aku utuh malaikat untuk jaga manusia, kitaban, satu kitab yalqahu mansura, iaitu satu kitab yang dia itu hantar mari pada kita. Apabila Tuhan hantar kitab mari kita, Tuhan suruh iqra kitabak, baca dah kitabmu wahai manusia, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ni mu baca dah kitabmu sendiri, lagu mana amalanmu, mung lah yang tahu. Allahnya itu manusia. Itu hidup hakikat dunia. Lalu kata dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan ni akan panggilkan kita. Nabi kata ma min abdin, cuba perhati hadis Nabi, ma min abdin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainallahi wa bainahu turjuman. Satu hari kita akan dipanggil oleh malaikat, yang malaikat itu dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kecek dengan Allah taala, tidak ada di antara kita dengan Tuhan terjemuh. Lagu mana? Kecek direct. Bila hari kiamat Tuhan nak kecek apa? Dalam hadis yang sahih Nabi kata, Tuhan royak kata, hei manusia, mu buat gapo hari tu mu tahu dak, mu ingat dak? Selepas pada baca kitab dia, malaikat itu Tuhan tanya, hei manusia, hei anak ada, mu buat gapo hari tu mu ingat dak? Ya ingat ya Allah. Jawab gitu. Dalam hadis pun royak gitu. Lepas tu kita pun tunduk malu ke muka kepada Tuhan kita. Tuhan kata tak sah masa, tak sah masa. Hari ni mung tu orang beriman, tiap-tiap anak ada tak ada salah pasal dia dah. Tak apalah, mung mari ni mung tak ada menyengutu apa aku. Tak ada buat syirik gapo terhadap aku. Hari ni walaupun buat dosa penuh langit pun aku nak apung bagimu. Wa ana sa'aghfiru laka wala ubali. Aku akan apung dosamu semua, aku tak nak buat kira banyak. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha ya Allah ya rabbal alamin. Minta Tuhan kita jadi hak tu lah katik. Nah, tapi syaratnya Rasulullah kata cara kita ni manusia, bahasa dia ada hawa nafsu, ada hasut ke syaitan, ada tu ada ni. Tapi kalau kita ni nak lari tak lepas daripada buat salah, janganlah kita buat salah dengan cara zahir-zahir. Jangan buat salah cara zahir-zahir, tak boleh.
Nampak dah tu? Aku nak buat cara salah dengan cara zahir-zahir. Salah nak awal tu tak boleh lagu tu. Hak lagu tu Tuhan tak maafwi. Nah, hak lagu tu Tuhan tak maafwi. Pesen tu Tuhan tak maafwi. Sebab tu kita kena tahu juga pergi dengan cara, barulah kita selamat. Lepas tu ayat yang ke-11 Tuhan kata kiraman katibin. Gapo makna kiraman? Kiraman makna yang mulia. Katibin mana yang menuliskan amalan-amalan kita. Oh, makna kata Tuhan wi malaikat ni duk jaga kita sodah kerja dia. Kama dia Tuhan tu wiya tu tulis amalan-amalan kita. Amalan manusia ni makna gapo amalan takut tak faham gapo dah sebut amalan. Kalau kita baca dalam Quran man amila salihan, Tuhan sebut dengan man amila. Ada setengah-setengah wa may yaf'al dengan fa'ala. Kalimah fa'ala bahasa Arab mana buat juga, amila mana buat juga. Pas beza lagu mana bezanya gini. Amalan iaitu perbuatan yang kita ambil perbuatan kita tu mari buat apa hak Tuhan suruh, apa hak Rasulullah suruh mengikut syarah-syarah warasatul anbiya di kalangan ulama. Itu makna mana? Makna kata amal. Adapun perbuatan hak tu makna tak bukan hak Tuhan suruh, bukan perkara yang jadi mubah kita buat kerja. Apa panggil fa'ala? Afal kita, perbuatan kita. Tu dia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala duk royak pada kita ni supaya nak kita tu tahu kata hakikat kita nak duk dalam dunia ni nak gunalah mana. Kiraman katibin. Tu kiraman katibin. Apa makna kiraman katibin? Iaitu malaikat yang duk jaga. Nah, malaikat yang duk jaga, malaikat yang duk menuliskan amalan-amalan kita. Lepas tu kerja malaikat gapo lagi tu tak? Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu para malaikat tu ya'lamun mengetahui ma taf'alun, apa hak kita buat. Apa hak kita buat ni malaikat tahu belaka. Sebab apa dia tahu? Kerana dia duduk dengan kita. Malaikat hafazah ni katanya para ulama apabila kita masuk bilik air, apabila kita tu duduk dengan isteri dengan cara sirri dengan cara sulit tu, ia akan takhalla daripada kita, ia jauh daripada kita. Akan tetapi kalulah kira raqib dan atid, kita gig mana apa ia duduk sekali dengan kita. Nak buat duduk dalam keadaan mana apa ia sekali dengan kita. Tuhan tak dua cuk malaikat. Mana dua kumpulan ni buat kerja ni, kumpulan ni buat kerja ni. Lalu malaikat ni dia tahu apa hak kita kerja. Ya'lamun makna malaikat yang tahu ma taf'alun, perkara yang manusia itu kerja. Tu dia. Hak kita kerja ni malaikat tahu belaka. Tahu di sini makna sebab dia duduk dengan kita apa tak tahu. Pas dia duduk sungguh. Lagu mana keadaan duduk Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu. Cuma kita tahu di dalam pegangan kita kata kita ni orang beriman, malaikat sama dengan kita, senantiasa mereka itu duk tulisnya amalan-amalan yang kita duk kerja, hak keluar tu baik daripada kita. Nah, hak keluar tu baik daripada kita. Allah moleknya Tuhan royak pada kita supaya nak kita tu beringat taruh ke gapo dak. Sebab kita nak pergi pakai hidup di negeri yang kekal abadi. Tak ada dah binasa sana. Peluh-peluh bau busuk ni pun tak ada dah. Nah, benar-benar najis pun tak ada dah. Kalau kita boleh masuk syurga. Tapi kalau lah Allah, kalau sah lagi gak tak ada dah kesenangan. Wa ya'ti yaumal qiyamah, datang seorang pada hari kiamat min an'ami, seorang yang sedapat nikmat-nikmat besar sekali, tapi duduk dalam keadaan deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama dia yasla, masuk dia celok sikit dalam api neraka. Celok sikit masuk dalam api neraka. Lalu ditanyakan, adakah mu pernah duduk dalam nikmat wahai manusia? Ya Rab, dia kata, demi Allah tidak pernah aku senang. Sedangkan ia senang sehabis-habis senang duduk atas dunia ni. Wak celok dalam seminit tu lah, wiknati seminit tu lah, celok sikit naik wasana. Bagaimanakah orang yang duduk dalam tu tak boleh nak keluar? Cuba kita khayal tengok.
Dan orang yang duduk dekat dalam dunia sedahsyat-dahsyat orang, sesusah-susah orang, tapi dia orang beriman, dia orang buat amalan yang soleh, ambil celuk dalam syurga sikit lah. Wasarana tak pernah susah sikit pun. Hak tu hak ahli-ahli tafsir duk royak dalam kitab-kitab tafsir dengan cara detail panjang, dengan cara jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada Tuhan royak kata kita ni ada malaikat duk jaga, dan malaikat tu tahu amalan kita kerja, balasnya orang yang buat molek dengan balasnya orang tahu molek ni gapo ya Allah. Ni Tuhan ayat yang ke-13. Innal abrara rafi na'im. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik-baik itu, al abrar makna orang yang buat baik. Orang baik, hati baik, perkataan baik, cara mikir baik, tikah laku dia baik, akhlak budi pekerti dia baik. Itu mana al-abrar. Pia ya Rasulullah, mula-mula sekali ayat ni kata para ulama, iaitu kena pada Abu Bakar radhiyallahu an, dan masuk semua orang daripada umat Nabi ni yang bersifat dengan apa yang Amos sebut tadi. Mana dok mana al-abrar la fi na'im, dia akan ada duduk di dalam kenikmatan. Apa nikmat di sini? Iaitu al-jannah, duduk dalam syurga. Syurga ni perkara yang ada sungguh dah. Setengah-setengah daripada orang pelasapah yang kira kata syurga ni Nabi duk usik ya, supaya kita duk usik anak cucu kita tu lah. Nah, duk usik anak cucu, jangan pergi dah gitu jadi gini, gitu jadi gini, duk usik. Benar tak ada kali. Ahli falsafah yang i'tiqad lagu tu. Sebab tu Imam Ghazali ni kufur ahli falsafah gitu. Nah, fuak-fuak Ibn Sina, fuak-fuak berapa yang i'tiqad lah tu. Tapi kita ahli Islam dak, syurga ni ada sungguh. Syurga ni ada sungguh. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam hadis kursi, Tuhan kata mana? Addattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Addattu, aku ni sediakan bagi hamba aku yang beriman, yang Islam, yang al-abrar, ma la 'ainun ra'at, barang yang tak pernah dia tengok, wala uzunun sami'at, tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah telitah di dalam hati kata benda nikmat dari syurga Tuhan nak uwi tu, tak pernah dengar, tak pernah tengok, tak pernah telitah. Nak ayat tu hak kita telitah atas tu lagi. Hak tu maksud kita duk dengar tiap-tiap hari Jumaat, kalulah tu email tu ya baca kita dengar. Dalam surah Sajdah tu kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, tidaklah manusia itu mengetahui apa yang Tuhan sediakan daripada perkara-perkara yang manusia apabila tengok itu serenuk daripada nikmat syurga. Tu dia, ni makna kata innal abrara lafi na'im. Naim mana al-jannah, duduk dalam syurga, nikmat penuh dalam tu. Pada sekadar telitah pun mari dah kita nak gapo sangat. Duduk dalam dunia ni sakit orak, sakit lutut, mata tak nampak, gigi sakit, gotu sakit. Masa dia lah dunia ni benda tak kekal. Sebab itulah Allah Ta'ala ni takwinya Nabi Musa AS tengok dia masa duduk di Bukit Tursina tu. Faqalu, maka katanya Musa tadi tu, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Apabila Musa tu datang kepada Bukit Tursina, dia tu minta Allah Ta'ala itu raya aku dah ni ya Musa, aku dah kecek denganmu ni. Apabila Musa tu dengar akan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak ada wasitah, tidak ada perantara, berasa di hati Musa tu rasa nak tengoklah zat Allah Ta'ala ni. Lalu dia minta kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah ya Tuhan aku tengok hamu, aku rasa nak tengok hamu. Tu lalu dia kata qala lan tarani, mung tak boleh nak tengok lagi aku. Apa Tuhan tahu kita tengok lagi? Kerana mata kita ni tak kekal. Hingga mata Nabi Musa pun tak kekal, tapi akhirat esok Nabi kata dalam hadis Sahih Bukhari, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr.
Sesungguhnya mung ni akan tengok lehaknya Allah Subhanahu wa taala seumpama mu tengok bulan yang penuh penamu. Ya Allah, boleh tengok Tuhan hari akhirat esok. Bila tiap-tiap hari Jumaat Tuhan akan buka hijab, orang hadap dalam syurga semua akan boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Tuhan royak dalam Quran kata lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir kata al husna hiyal jannah wa ziyadatu hiya ru'yatu ila wajhillahil karim. Mana al husna mana syurga, apa nama ziyadah mana kita boleh tengok Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat, tiap-tiap hari Jumaat. Nah, tiap-tiap hari Jumaat Allah itu sebesar nikmat ya Allah Subhanahu wa taala beri. Kita ke ahli sunnati wal jamaah beriman kata Allah Subhanahu wa taala, manusia kita beriman ni boleh tengok. Adapun di kalangan hak lain Mu'tazilah la ibadiyah berapa nama ya tak beriman lah. Biar dia lah tu. Kita ke ahli sunnati wal jamaah boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya Rabbi sallim sallim. Dan sesungguhnya fujjar ni pia, iaitu orang jahat. Pia orang jahat iaitu orang hati tak molek, kecek pe pun tak molek, budi pekerti pun tak molek, mikir pun tak molek, pe perangai pun tak molek, tak beriman dengan Tuhan. Tambah sah lagi. Jelas tu. Mana fujjar? Maka katanya para ulama, fujjar ni walaupun orang tak beriman dipanggil fujjar juga. Walaupun orang beriman dipanggil fujjar juga. Buat apa? Kerana musyarakah. Orang panggil kata musyarakah bahasa Arab, apa yang kata apa nama bahasa Melayu kita, makna serupa pada perangai. Dia hak Tuhan royak ni wa innal fujjar, iaitu orang kafir. Tetapi orang Islam kita yang bersifat jahat ni ada juga. Nah, bunuh orang panggil fujjar. Nah, bunuh orang, rapah harta orang, ambilnya menego dengan cara hak tak molek, dengan cara haram apa nama, panggil fujjar. Nah, pas nak duk lagu mana sifat orang lagu ni ya Allah? Lafi jahim. Tuhan hari lam taukid tu, lafi duk di dalam jahim. Jahim ni ada api neraka yang bernyala-nyala. Nasallahu taala assalamu wal afiyah. Jahim. Orang apabila masuk duk dalam neraka ni, oh, berat. Berat lagu mana kita ni orang beriman berasa. Orang tak beriman, dia kata ada sungguh, kata tak sungguh. Lepas tu apabila dia duk berasa lagu tu, apabila dia boleh tengok esok, Tuhan kata hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini api neraka yang hari tu mu dak suka-suka ejek-ejek mai, ning api neraka di depanmu. Patut Tuhan ayat lagu mana? Islauha, wasaq dia orang umpama tu dalam api neraka ni. Isbiru aw la tasbiru sawa'un alaihi. Hari tu yang nak sabar tak sabar, tak boleh nak lari, cukup. Lepas tu kita apabila sesal sama dia ni ada ke pedah? Tak dah. Apabila kita sesal sama dia tak pedah dah. Okat ni orang panggil kata fursah bahasa Arab, okat bahasa Sia, peluang hak tu hawi ni kalau lepas kan lepas. Sebab tu kena pergi dengan cara, kalau tak pergi dengan cara sudah. Lepas tu bila orang ni fujat nak masuk dalam api neraka ni, yaslaunaha yaumaddin, yang ke-15 tu, ayat 15 tu, mereka akan masuk kepadanya, makna masuk di dalam api neraka tu. Biar mereka fak fujat, fak karuk tadi tu lah, di hari kiamat, hari pembalasan. Yaumiddin, yaumul qiyamah boleh panggil, yaumuddin, yaumul hisab boleh panggil, yaumuddin, yaumut taghabun boleh panggil, yaumuddin, yaumul as-saq, hari yang syiddah boleh panggil. Banyak nama hari kiamat lagi kita akan waktu baik nama-nama hari kiamat ni kita akan mengaji, akan dengar insya-Allah. Kemudian setelah daripada Tuhan ni wak khija siap dah, royak siap dah, balas siap dah, wa ma hum anha bighaibin. Ni teruk lagi. Tuhan royak kata innal abrara lafi na'im, satu sifat. Sesungguhnya orang yang buat baik dalam syurga banyak tu, tapi orang yang jahat tiga Tuhan royak. Yang pertama masuk dalam api neraka, lafi jahim. Yang pertama.
Yang kedua, yaslaunaha yaumiddin, masuk dalam api neraka hari kiamat tu. Yang ketiga, wa ma hum anha bighaibin. Apa makna wa ma hum? Dan tidaklah, ayat ke-16 tu, dan tidaklah mereka itu anha, daripadanya, iaitu daripada jahim, daripada api tu, bighaibin. Apa makna ghaibin di sini? Ai bi kharijin. Makna tak keluar tu baik daripada api neraka. Orang kafir, orang tak baik ni, yang tak beriman dengan Allah Ta'ala dengan cara bulat-bulat ni, tak keluar daripada api neraka. Ni kita tak ada royak. Tuhan yang menjadikan makhluk yang royak. Ayat ni ayat Tuhan, bukan ayat kita. Nampak je tak? Itu makna kata bi ghaibin. Sebab itulah kita duk baca banyak kali dah, duk royak banyak kali dah. Puak-puak ni duk teriak nah, teriak ah. Tak teriak apa? Sebab susah dah kan? Duk dalam kubur tu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan, waktu baiklah aku daripada azab ni. Azab setengah daripada ulama yang tafsir azab kubur. Aku nampak dah hari ni, aku dengar dah, aku boleh tengok dah. Aku yakin dah apa Tuhan raya. Duk dalam dunia tak yakin. Tapi apabila masuk dalam azab kubur, yakin. Bahawa orang habis ni bukan duduk dalam kubur saja, duduk dalam api neraka. Lepas duduk lagu mana? Wahum yastarikhuna fiha, yastarikhun ayabkun, duduk teriak dalam api neraka tu. Teriak tangis sampai ketubik jadi darah mata. Tapi teriak tak ada pedah. Teriak tak ada pedah dah. Nabi SAW kata, sebagaimana ulama kita ayat kata, man fadha ainahu, sesiapa fadha makna menangis air mata dia, li ajli khafillah, kerana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, harramallahu alaihi an-nar, Allah Taala akan haram di atas dia tu neraka. Kita duk sore kalau teriak dapat orang ni tak berapa mana. Naknya duk sore, duk dengan masa sunyi, baca Quran, tengoknya apa tu riwayat, berasa masuk dalam hati, menangis tu baik mari, air mata kita menangis tu akan memadamkan api neraka. Ni kelebihan kita. Tetapi hak ni yastarikhuna fiha, duk teriak sampai tubik air darah. Wa apa? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan aku, waktu baiklah aku daripada ni aku nak pergi buat amal semula. Dah tak mari dah dunia. Sebagaimana saya doa ayat itulah, kita apabila tubik daripada perut ibu kita, tak ada satu hari mana apa kita nak masuk hidup dalam perut ibu kita semula, tak ada. Juga dunia ni kita mari sekali ni kan, kita pergi tak kelak dah sini. Nah, tak kelak dah. Nah, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumiddin. Makna kata apabila kita dikembami masuk dalam alam kubur, akan jadi sekat kita dengan alam dunia hingga hari kiamat. Roh kita berapa nama dak dah tak mari dah. Dok ke alam barzakh. Nah, teriak tangis, penaknya mana? Wa ma hum anha bighaibin. Dalam ayat tu ayat nu Tuhan kata yuriduna ay yakhruju minan nar, mereka itu kerana nak keluar diri dia daripada api neraka. Wa ma hum bikharijin minha, Tuhan kata mu tak keluar dah daripadanya. Walahum azabun muqim, bagi puak mung tu azab yang tetap duk gitu. Tapi tetap dalam azab, bukan tetap dalam nikmat. Kita tak save kok. Kita duk misal banyak kali dah kata apabila kita duk tempat susah ni wasa nak pergi cepat-cepat, tak seduk. Tetapi hak ni nak pergi nak, tapi Tuhan tak wi. Apabila Tuhan tak wi ada situ. Kena buat kan tu. Nah, dalam ayat suratul Ghafir Tuhan kata wa qala alladhina fin nar. Wa qala alladhina fin nar, dan berkata mereka yang ada di dalam api neraka tu, duduk dalam api neraka. Minta Tuhan selamatlah buat kita semua. Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Nah, Rabbana qaya wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam, bagi orang tunggu pintu api neraka tu. Ud'u rabbakum, mintalah malaikat zabaniyah minta mu tolong berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Royak ke Tuhan mung tu, yukhaffifa 'anna yawman minal azab. Nawi Tuhan tak say azab sehari ya. Nak sehari. Saya nak sehari. Kata ulama setengah-setengah kata sehari tu makna nak sejak.
Seminit pun tak apa, sejam pun tak apa. Tapi hak banyak ke ulama kata sehari nak sehari. Dia berhenti daripada azab. Lalu Zabaniyah tanya, awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Tak mari ke hari tu rasul-rasul keterengi wa rasul wa keterengi ulama-ulama pendakwah dah royak tak mari ke tak royak ke? Qalu bala, yang mengaku kata royak dah. Aku pun dengar dah hari tu tapi tak saya pakai. Qalu fad'u, maka malaikat Zabaniyah kata lahum gila saramu wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Orang peminta orang kafir ni Tuhan tak buat kira. Tuhan tak buat kira. Sebab tu Tuhan royak dalam ayat bawah ada tu kata inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya aku ni sangat tolong kepada rasul-rasul kami dan orang ikut rasul kami. Bila ya Allah? Fi hayatid dunya, di masa dunia ni lagi, dan hari kiamat nanti. Dan hari kiamat nanti awak apa tolong ya Allah? Kerana puak ni bukan sekadar tak nak beriman dengan mung, tapi yang menyakiti mung. Menyakiti dengan perkataan, menyakiti dengan perbuatan, menyakiti dengan segala-gala. Tuhan akan janji turun. Lepas tu apabila sampai hari ni, yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'ziratuhum. Hari ni hari tak terpakai bagi orang yang zalim yang nak minta maaf. Tak boleh nak maaf dah. Ya dah buat karuk pendakwah, buat karuk para ulama, buat karuk para nabi. Hari ni yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'ziratuhum walahumul la'natu. Hari ni aku nak laknat puakmu, walahum su'ud dar, dan bagi mereka itu sejahat-jahat tempat yang aku nak cedera bagi dia. Gapo sejahat-jahat tempat ya Allah? Ai la fi jahim, duduk dalam api neraka. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Itu makna kata wa innal fujjara la fi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Ghaibin di sini bukan makna ghaib. Ghaibin bermakna kharijin, makna keluar tubik daripada api neraka. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Lepas tu Tuhan nak ayat dah. Ayat yang ke-17 18 tu Tuhan nak ayat. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan sudahkah engkau mengetahui wahai Rasulullah apakah hari kiamat itu? Mu tahu tak ya Rasulullah kata gapokah hari kiamat? Apa Nabi tanya? Itu Nabi dikena tanya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nak tetap lagi ilmu. Ilmu ni perkara yang wajib kita kena tetapkan di dalam akal fikiran kita, dalam dada kita, dalam hati kita. Sebab tu Tuhan tanya, sedangkan Rasulullah tu tahu kata gapo hari kiamat. Lepas tu tanya apa kali ni? Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian mu tahu tak ya Rasulullah kata apakah hakikat hari kiamat? Tanya dua kali. Apa tanya dua kali? Katanya ahli tafsir nak royak kata hari kiamat ni hari yang ada sungguh. Hari kiamat ni akan berlaku sungguh, akan datang sungguh. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala datang dengan fi'il madhi. Fi'il madhi ni makna kan? Makna kata benda telah lepas. Akan tetapi nak royak kata kiamat ni mari sungguh. Tuhan kata ata amrullahi fala tasta'jilun. Datang amrullah, maksudnya datang hari kiamat, muntasah gaduh wahai orang yang tak beriman hari kiamat. Datang. Pada datang kok mana? Nak ayat tak dalam uslub dalam cakap bahasa Arab ni, kalau datang dengan fi'il madhi, mana perkara tu pasti berlaku. Supaya kita duk baca Quran tu Tuhan ayat kata ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah. Hei orang yang beriman, apabila mu berdiri semaya, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah basuh mukamu. Makna kok mana semaya dulu kamar dia mai semaya? Bukan makna gitu. Nak ayat tak kita jazai kata kita nak semaya, jadi kita kena pakai fi'il madhi. Idza kuntum. Tu apabila mu tu semaya dah. Supaya kita nak baca Quran, kita jazai tak nak baca Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Tuhan tak kata fa idza yaqra'ul Quran, kata qara'ta, baca oleh muakkad Quran. Mana kita jazai nak baca Quran, maka hendaklah kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu bahasa Arab.
Itu bahasa Arab. Lepas tu ayat sini, wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Apa maksud hari kiamat tu? Hari kiamat ni dia. Gapo? Tengok ayat yang ke-19 tu sebagai ayat akhir tu, ayat 19 tu. Nah, insya-Allah belum daripada Ramadan ni, insya-Allah lah kita tengok supaya kita ni boleh beramal, masuk dalam hati kita, dapat kita tu bahagia hidup dunia dan akhirat. Nah, sebagai kalau hari ni puasa akhir dah Syaban dah. Minggu ni tak tajir dah. Akhir Syaban. Kita tak tahu kata itu tahun depan kita nak boleh duduk gini ke tak pun tak tahu. Nah, sebab tu hari ni alhamdulillah kita boleh khatam pula Quran dalam surah Al-Infitar. Minta Tuhan ni berkati kita, panjangkan umur kita dalam kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi kata sebaik-baik manusia umur panjang tapi wa amal sokmo. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sekaliannya, boleh duduk dengan ahli keluarga kita dan kita boleh wa amal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita itu sihat wal afiah. Allahumma amin. Ayat ke-19 dia kata yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ni ayat ni hari kiamat. Hari kiamat iaitu hari yang tidak siapa pun, nah, iaitu hari yang tidak siapa pun dapat menolong sesiapa. Ya Allah. Hari ni kita duk ramai-ramai boleh minta tolong pergi mari, tapi hari kiamat dak dah lah. Hari tak boleh nak minta, tak boleh nak tolongmu, tak boleh nak tolong aku sesuatu pun. Tak boleh nak minta tolong gapo-gapo. Lepas tu kita ada malaikat, ada tu, ada ni, tak boleh nak tolong ke apa? Tuhan kata wal amru yauma idzil lillah. Dan sesungguhnya urusan pada hari kiamat itu, Tuhan wari dengan zarah situ, yauma idzin, pada hari kiamat tu lillah. Urusan tu pada hari kiamat bagi Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Sebab tu Tuhan tanya dalam ayat yang lain dalam suratul Ghafir, Tuhan tanya limanil mulkul yaum. Bagi hari ni siapa? Bagi siapa hari ni urusan? Tuhan jawab sendiri, lillahil wahidul qahhar. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan satunya jua, tak ada orang lain. Semua raja yang ada di atas muka bumi semenjak dulu hingga akhir manusia hak mari di atas muka bumi ni senyap habis apabila Tuhan kata limanil mulkul yaum. Sebab itulah Tuhan royak kepada kita. Lepas tu biar hang nak boleh tolong kita hari ni. Yang pertama amalan kita, iman kita. Sebab tu Tuhan kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidaklah manusia itu harta dia boleh tolong dia, anak pinak dia boleh tolong dia, malaikat benda boleh tolong dia, biar hati yang beriman serta bawa amalan yang soleh. Hari itu, hari ni tak ada boleh milik diri mana-mana, tak ada. Sebagaimana kita baca dah ke dalam surah Abasa wa Tawalla, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ni ayat ni. Ayat tu mai tafsir ayat ni. Hari yang lari saudara kita daripada kita, ibu bapa daripada kita, kita pun lari daripada ayah kita, mama kita, isteri kita pun lari, anak pun lari. Tak ada pia-pia gaduh mung kamu aku. Nah, lepas tu malaikat pun tak boleh buat gapo juga. Yauma yunfakhu fis sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Lepas tu Tuhan kata hari tu yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh labist pada akhir ayat surah Taha tu hari yang tak ada boleh kita nak milik gapo-gapo. Hari sampai ke malaikat pun tak boleh nak kata apa juga. Tuhan kata wa kam min malakin fis samawati wal ardi illa wa kam min malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allah liman yasha' wa yardah. Makna malaikat betapa banyak malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala hari ni tak boleh nak buat tolong gapo. Malaikat bagi mereka yang Tuhan izin. Sebab tu hari ni yauma satu gapo Tuhan ayat tu yauma la takallamu nafsun illa biizni. Hari yang Tuhan katukkan mulut kita
Malaikat biar hak nak boleh kecek, hak Tuhan izin. Hari ni tak boleh nak kata apa. Hari Tuhan hari ni. Hari kita tak boleh nak buat pandai-pandai. Hari ni kita boleh, kita jawab tak kuasa tu, jawab tak kuasa ni, tak apa lagi. Tapi hari ni tak dah. Hari ni hari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan hanya jua sebab tu kita kena buat baik dengan Tuhan tu. Bahawa baik dengan Tuhan tak payah. Buat apa Tuhan suruh, tegah apa Tuhan lari diri kita ni, sudah. Itu makna buat baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Maka jangan terlupalah kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya banyak-banyak supaya kita itu dapatnya izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang tidak milik diri kita dengan diri mana-mana, malaikat urusan itu kembali kelik pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesimpulan dengan cara detailnya di dalam surah Al-Infitar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita khitamkan ini surah pada akhir bulan Syaban tahun 1441. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.